Jadi secara menariknya, apabila dilanda krisis tersebut, saya memang minat memasak. Jadi itu cara saya, orang kata apa therapeutic lah. It's a therapeutic for me untuk masak dan sebagainya. Nama saya Muhammad Khairi bin Nazrul. Ini kasih kita. Saya menguruskan beberapa buah syarikat kecil lah. Jadi dalam masa yang sama saya masih mengajar di beberapa buah pusat organisasi Islam lah. Contohnya seperti Pergas dan beberapa buah masjid lah. Saya di Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah selama 10 tahun. Kemudian saya lanjutkan diploma saya di Singapura juga, iaitu di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri selama 2 tahun. Dan selepas itu saya lanjutkan pengajian saya ke Syria, Damascus lah. Secara jujurnya, saya kat sana buat 2 kos. Jadi satu kos Alhamdulillah, tahun pertama saya dah habiskan. Jadi dah ada ijazah satu tu. Itu pun atas nasihat abang-abang lama kita kan. Dia cakap ni negeri bukan negeri yang confirm you boleh duduk sini sampai lama-lama. Kita tak tahu bila-bila boleh jadi berlaku peperangan. So nasihat mereka bila kita sampai je kita grab satu ijazah dulu. Bila saya sampai Singapura, Alhamdulillah saya diberikan peluang untuk berkhidmat dekat masjid. Masjid Al-Iman yang pertama, yang kedua Masjid Alim Siddiq. Sewaktu saya menjadi imam di Masjid Abdul Alim Siddiqi, saya dapat satu tawaran untuk menyambung pengajian yang tertunggak saya tu, iaitu untuk nak menghabiskan setahun saja. Alhamdulillah dapat ijazah degree tersebut. Maka saya ambil peluang tersebut. Saya belajar part time selama setahun setengah. Setahun pengajian, setengah tahun tu dalam waktu buat thesis lah. Jadi Alhamdulillah part time saya kerja, kita belajar, dan dapatlah saya lunaskan ijazah tersebut ataupun meraih ijazah tersebut lah. Alhamdulillah dengan adanya bantuan dan sebagainya, dia somehow or other macam lift up the burden lah, especially untuk orang tua saya. Sebab orang tua saya, mereka adalah orang yang biasa, kira macam biasa. Jadi bila kita punya tanggungan sekolah tu dengan adik-adik dan sebagainya, jadi mungkin sikit banyak mesti mereka terasakan, tapi dengan bantuan macam ginilah, kira secara fizikal kita nampak macam yelah ada bantuan daripada LBKM dan sebagainya, tapi yang menggerakkan semua tu Allah SWT lah. So begitulah, mungkin hasil doa orang tua ke, hasil doa orang masyarakat ke, hasil doa sendiri ke, wallahu a'lam bishawab. Secara jujurnya saya tidak pernah ada perancangan untuk nak menubuhkan ataupun mengasaskan syarikat lah. Jadi apabila krisis kehidupan tu berlaku kan, jadi kita biasa sebagai manusia kita akan rasa down lah, lemah, dan juga kita akan mencari beberapa pintu jalan keluar dan sebagainya. Jadi secara menariknya, apabila dilanda krisis tersebut, saya memang minat memasak. Jadi itu cara saya, therapeutic lah. It's a therapeutic for me untuk masak dan sebagainya. Jadi bila kita mula masak tu, saya ada post dekat Instagram dengan Facebook, dan saya ada macam post yang terbuang lah. Saya kata siapa yang nak order, bilang. Kebetulan Alhamdulillah ada jugalah participant atau student-student yang pernah follow saya, dan mereka order. Tapi ada satu hamba Allah ni, dia order, dia cakap, "Ustaz, saya nak order, tapi saya tak nak order untuk diri saya. Saya nak order untuk jamaah dekat masjid hari Jumaat ni, Ustaz boleh hantarkan tak?" Jadi daripada situ tercetusnya idea untuk saya nak buat home based business lah dan sebagainya. Tapi ada perkara yang saya tengok dia luar niche, iaitu home based business, iaitu tentang humanitarian dan sebagainya. Maka daripada situlah tertubuhnya Sofi Initiative LLP. Dah 10 tahun saya dekat Singapura, sempat berkhidmat di 3 buah masjid dekat Singapura, dan itu merupakan satu pekerjaan full time lah. Jadi Alhamdulillah kita dapat pengalaman yang berbeza lah. Semua ada kebaikannya. Saya percaya setelah 10 tahun pengalaman bekerja dengan orang atau berkhidmat untuk orang, saya rasa adalah waktu yang sesuai untuk saya berkhidmat kepada masyarakat secara open lah. Dia klise sebenarnya kalau orang cakap benda entrepreneurship ni, kita nak kena belajar daripada mentor, kita nak kena dengar pendapat yang senior dan sebagainya, which is very very important. Apa-apa pun yang kita buat, knowledge is key. Kita tak boleh buat satu perkara yang tanpa kita tahu, macam kita main hantam kromo, kita buat je lah, so jadi. So kita belajar dari beberapa orang-orang yang dah pengalaman, yang dah pernah melalui kegagalan, dan kemudian dalam masa yang sama kita nak kena disiplin. Ni personal pergantungan kepada Tuhan tu lebih lah. Saya always on my toes lah. Tapi bila saya dah start to flat foot, then saya akan, ataupun saya nampak macam mungkin
the profit macam tak berapa tinggi dan sebagainya, saya mungkin nak kena check balik apa salah aku dengan Tuhan. Macam tu. So sebab yang memberi itu kan Allah kan. Jadi sebab Allah beri itu kan bersebab dan ada waktu, ada time-nya. Jadi kalau kadang kita rasa macam sempit, kurang, jadi relationship check lah dengan Tuhan balik lah. Dengan orang-orang kita punya family members, kita yang circle, dengan parents, dengan anak, isteri dan sebagainya. Mungkin ada kurang sana sini. So mungkin sebab tu ada sekatan-sekatan. Lebih berkat kalau memberi. So if you give kan, sebab yalah, if you give then insya-Allah Allah will give you more. Itu Allah punya janji. But kadang kita ada banyak, kita tak kasih, then dia akan stagnan, dia akan stop situ. Worse kalau dia depreciate daripada situ, na'udzubillah. So the reason of even orang yang bukan bangsa kita, orang yang bukan berpegang dengan agama kita sekalipun, mereka percaya kepada memberi akan memberikan mereka lebih. So lebih itu maknanya berkat. Berkat tu maknanya bukan dekat tangan, tapi dekat hati. You rasa tenang, you rasa macam okey, you lebih berkat kalau menyumbang atau memberilah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menyumbang, yang menderma, tak kira berapa, kerana sumbangan ikhlas itu yang lebih penting. Lebih banyak, lebih baik, tetapi asalkan ianya ikhlas. Dalam masa yang sama, sumbangan anda ini adalah merupakan sumbangan saham akhirat, bukan sahaja di dunia. Kalau siapa yang baru nak menyumbang, ketahuilah bahawasanya you menyumbang kepada penuntut-penuntut yang mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tak kira apa saja bidang mereka ceburi, walhasil apa yang mereka pelajari itu, bila mereka dah berjaya satu hari, mereka menyumbang kepada masyarakat, dan pahala sumbangan you itu akan terus lagi mana mereka menyumbang. Jadi kalau you sumbang satu pelajar, 2 pelajar, 3 pelajar, 4 pelajar, berapa ramai pelajar, bayangkan sumbangan mereka kepada masyarakat dan bayangkan juga imbal baliknya kepada diri you yang menyumbang.